Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa saya lagi, Cikgu Izian, dalam tajuk Pemimpin Negara yang Kusanjungi bahagian kedua. Okey, sorry Cikgu tak ada suara sangat Okey, kita pergi kepada part jasamu dikenang. Okey, ini adalah jasa. Kita akan bincangkan jasa setiap Perdana Menteri. Okey, ini adalah Perdana Menteri yang pertama, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Apa dia punya jasa-jasa? Okey, kita dapat lihat menubuhkan Parti Perikatan tahun 1955. Kan dia berjaya menang kan pilihan raya 1995. Okey, seterusnya membawa kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu 1957. Selain itu, berjaya membentuk Malaysia. Dia masuk Sabah, Sarawak dan Singapura waktu tu sampai Singapura keluar balik. Okey, Malaysia pada tahun 1963. Seterusnya, Tunku Abdul Rahman juga Setiausaha Agung Organisation of the Islamic Conference OIC yang pertama. Banyaklah negara-negara Islam yang join. Okey, seterusnya Presiden ASEAN Football Confederation AFC. Okey. Okey, kita pergi kepada Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein. Okey, beliau membuat Penyata Razak tahun 1956. Seterusnya mewujudkan Dasar Ekonomi Baru DAB yang serampang dua mata tu kan. Okey, seterusnya Majlis Gerakan Negara Majiran. Okey, seterusnya okey, ini menarik ya, mengadakan hubungan diplomatik dengan negara China. Tun Abdul Razak adalah pemimpin Asia Tenggara yang pertama yang menjalinkan hubungan dengan negara China. Sebab waktu tu negara-negara Asia Tenggara ni tak menjalankan hubungan dengan China sebab China kan komunis. Tapi Tun Abdul Razak ni percaya dan nampak China ni boleh mendominasi ekonomi. Jadi, dia menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara China. Okey, seterusnya mewujudkan ZOPFAN, Zone of Peace, Freedom and Neutrality. Ini saya rasa next tajuk akan ada pasal ZOPFAN ni. Nanti saya akan terangkan. Okey, seterusnya Perdana Menteri yang ketiga. Sorry ya kalau tak dengar sangat suara saya. Okey, Tun Hussein bin Dato' On. Okey, Tun Hussein menggalakkan perpaduan demi keamanan negara. Seterusnya, okey, ini sangat yang paling besarlah jasa Tun Hussein On ni. Bila dia buat skim amanah saham nasional ASN. Dan kalau sekarang ni famous dengan panggilan ASB. Saya rasa mak ayah awak ada masukkan duit ASB, dia pelabur lah kan, saham yang diiktiraf oleh negara lah. Adalah dapat pulangan dia kan, tiap-tiap tahun ada dividen dia. Okey, seterusnya menjalankan dasar sains dan teknologi negara. Okey, seterusnya menjalankan dasar petroleum negara dan mengadakan sidang kemuncak ASEAN yang pertama. Okey, Tun Dr. Mahathir, menteri yang paling lama, jadi banyaklah jasa dia. Okey, banyak dia buat dasar pandang ke timur waktu tu. Dia minta kita contohi Jepun. Disiplin Jepun, cara tepati masa Jepun dan banyak juga pelajar-pelajar yang dihantar belajar ke Jepun melalui dasar pandang ke timur ni. Okey, seterusnya dia melaksanakan wawasan 2020. Hanya awak tahu lah kan wawasan 2020 ni ya, sekarang dah lepas dah pun 2021. Okey, Tun Dr. Mahathir ni pun dia yang mewujudkan mengeluarkan idea untuk membuat KLIA. Sebab sebelum ni lapangan terbang ada di Subang tapi tidak begitu besar. Tapi Tun Dr. Mahathir dia membuat idea membina KLIA. Awak tahu kan KLIA kan sangat besar sampai ada KLIA 2 lagi di Sepang kan. Okey, seterusnya menara berkembar Petronas. Ni saya rasa semua orang tahu lah kan. Menara berkembar Petronas ni. Okey, selain tu Tun Dr. Mahathir pun mewujudkan Putrajaya tu, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Waktu tu Tun Dr. Mahathir dia minta tanah daripada Selangor, Kerajaan Negeri Selangor, ambil sikit di kawasan Putrajaya tu lah.
untuk dibina pusat pentadbiran kerajaan. Okey, seterusnya ditubuhkan juga HICOM. HICOM ni terletak di Shah Alam, dia industri berat. Kalau pergi HICOM, dekat sana banyak kilang-kilang industri. Okey, seterusnya Tun Dr. Mahathir pun membuat ni, idea dia mewujudkan Jambatan Pulau Pinang. Yang awak lalu tu kan, kalau pergi Pulau Pinang tu kan, sekarang ni dah ada 2 dah Jambatan Pulau Pinang je. Selalu jam dekat situ sebab orang nak masuk pulau. Okey, seterusnya melaksanakan penubuhan Suruhanjaya Selatan-Selatan bagi meningkatkan kerjasama negara-negara dunia ketiga. Okey, seterusnya persidangan antarabangsa mengenai penyalahgunaan dadah. Okey, Tun Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, walaupun sekejap tapi dia ada juga jasa dia. Okey, kita tengok Dasar Bioteknologi Nasional, program JCOF. Waktu ni kalau ikut dasar pendidikan, banyak dilantik guru-guru JCOF ni masuk sekolah rendah. Fokus dia kepada bacaan Al-Quran lah dan asas fardu ain. Okey, seterusnya Pelan Integriti Nasional menjadi pengerusi OIC yang persidangan negara-negara Islam tadi, dan juga mewujudkan koridor wilayah ekonomi utara, pantai timur, selatan, Sabah dan Sarawak. Sorry ya Allah, suara saya makin hilang. Okey, Datuk Seri Muhammad Najib bin Dr. Razak. Okey, ini saya rasa awak banyak dengar lah kan program-program yang dia buat ni. Dia selalu buat Satu Malaysia kan. Dulu kan ada klinik Satu Malaysia, kedai runcit Satu Malaysia. Okey, seterusnya program transformasi kerajaan. Ada juga dibina UTC. UTC tu di bawah Najib lah, Datuk Seri Muhammad Najib. Okey, BRIM, bantuan rakyat ni kan. Orang-orang dewasa suka dah BRIM ni dapat duit. Dan ada juga bantuan macam voucher buku waktu saya belajar dulu. Sangat seronok lah kalau boleh dikembalikan semula, sangat bagus. Okey, dia juga mewujudkan GST, Goods and Service Tax. Okey, Datuk Seri Muhammad Najib juga merupakan pengerusi ASEAN waktu dia jadi Perdana Menteri dulu. Okey, mewujudkan Eastern Sabah Security Commons, ESCOM. Dan juga Datuk Seri Muhammad Najib berjaya menyelesaikan konflik Pulau Mindanao dengan termeterainya proses damai antara bangsa Moro dengan kerajaan Filipina. Banyak macam berebut pulau dekat sekitar Laut Cina Selatan tu. Ada lagi beberapa yang tak settle di situ. Berebutlah, Cina kata itu tanah dia, tapi Filipina kata itu kawasan dia. Tapi ada juga dekat dengan kawasan Malaysia, dekat Sabah. Jadi berebut-rebut. Itulah dia antara salah satulah Pulau Mindanao ni. Okay, seterusnya. Okey, ciri-ciri kepimpinan yang mesti ada pada Perdana Menteri. Macam biasalah, dia mesti seorang bijak, berpandangan jauh, mesti tegas, seorang yang tegas, berdaya saing, berani, mestilah berani kan nak buat keputusan, dasar-dasar semua. Mesti mempunyai strategi dan juga haruslah mesra rakyat. Saya rasa setakat ni semua Perdana Menteri semuanya mesra rakyat. Tak ada lagi yang sombong, tak ada. Semuanya mesra rakyat sampai sekarang. Kan kalau ikut Perdana Menteri sekarang ni, dia menggunakan gelaran keluarga Malaysia, kan, menunjukkan mesra rakyat lah tu. Okey, ni jasa-jasa Perdana Menteri ni kita ulang samalah tadi kan. Menunjukkan Malaysia, wujudkan Petronas, Wawasan 2020 Satu Malaysia, PIN, Dasar Sains dan Teknologi, sama saja. Okey, apa kepentingan kepada masyarakat dan negara? Okey, dapat meningkatkan kemakmuran ekonomi. Seseorang Perdana Menteri ni, tugas dia mestilah memakmurkan ekonomi. Macam mana dasar dia? Sebab tu ada Menteri Ekonomi. Okey, seterusnya menjaga kestabilan politik. Supaya ada Perdana Menteri ni, fungsi dia dapat menjaga kestabilan politik lah. Nampak macam apa tadi? Tun Abdul Razak bila dia apakan dengan China, so komunis slow lah sikit dekat Malaysia. Dah tak
dah tak begitu banyak lah komunis. Sebab dulu kan kecoh dengan komunis kan. Jadi bila Tun Abdul Razak menjalinkan hubungan, ada perjanjian. So China dah tak hantar sangat dah komunis ke Malaysia, ke tanah Melayu waktu tu. Jadi dapat menjaga kestabilan politik. Okey, seterusnya mengukuhkan perpaduan kaum. Banyak kan yang dibuat kan dapat mengukuhkan perpaduan kaum yang macam DEB tadi. Tun Abdul Razak dia buat DEB. Salah satunya untuk mengukuhkan perpaduan kaum lah. Okey, seterusnya memelihara keamanan negara. Meningkatkan taraf hidup rakyat. Contoh macam Tun Dr. Mahathir dia buat. Dia buka menara berkembang Petronas tu. Kan banyak dapat meningkatkan taraf hidup. Ada ramai dapat pekerjaan. Engineer dapat projek, tender untuk bina menara tu. Jadi banyak dapat meningkatkan taraf hidup rakyat. Okey, sampai di sini saja. Sorry kalau suara saya tak beberapa dengar. Saya sakit tekak tapi saya kena buat juga video ni. Okey, apa-apa soalan boleh tanya di Telegram. Okey, jangan lupa siapkan kerja khusus. Terima kasih. Assalamualaikum.